أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله والقرابة والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, atas nikmat bagi umur, atas nikmat sihat tubuh badan, atas nikmat lapang masa yang Allah kurniakan kepada kita dapat kita sama-sama hadir ke rumah Allah ini untuk solat fardu maghrib secara berjamaah, dan seterusnya kita duduk sementara masuknya waktu solat fardu Isya. Kita isi dengan pengajian ilmu fardu ain, iaitu ilmu yang wajib bagi setiap orang Islam, lelaki dan perempuan, untuk belajar dan faham dan beramal dengannya. Sekiranya gagal untuk belajar ataupun cuai lalai daripada belajar ilmu fardu ain ini, maka matinya dalam keadaan membawa dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan diseksa di dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Jadi ilmu yang kita belajar pada malam ini adalah ilmu salah satu daripada fardu ain, daripada 3 ilmu fardu ain, iaitu ilmu tasawuf, ataupun yang lebih khusus lagi kita belajar ini, kitab ini adalah asas kepada ilmu tasawuf. Jadi seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman, jadilah kamu orang-orang alim ataupun orang yang mengajarkan ilmu itu, atau muta'alliman, ataupun orang yang belajar daripada orang alim itu, atau mustami'an, ataupun kamu jadilah orang yang paling kurang pun mendengar akan orang yang mengajarkan ilmu itu, atau muhibban, ataupun kamu jadi orang yang cinta ataupun kasih kepada orang yang mendengar akan ilmu itu, dan kasih kepada orang yang belajar daripada akan ilmu itu, dan kasih kepada orang yang mengajarkan ilmu itu. Wala takun al-khamisatun fa ahlak, dan janganlah kamu jadi orang yang kelima, iaitu maka binasa kamu ataupun hancurlah kamu, iaitu orang yang tidak suka kepada, dia tak suka kepada orang yang kasih akan orang yang belajar ilmu, dia tak suka dan dia benci kepada orang yang belajar akan ilmu, dan dia tak suka dan benci kepada orang yang mengajar akan ilmu, maka binasalah kamu. Binasa di dunia, lebih-lebih lagi binasa di akhirat. Wal'iyadzubillah ibn zalik. Jadi pastikan kita duduk di antara sekurang-kurangnya yang 4 ni, sama ada mengajar atau belajar, mendengar ataupun yang kasih akan ilmu itu.
Bila sebut belajar itu, bila sebut yang mengajar itu pastinya orang-orang yang ada ilmu dan juga dia berkitab. Dan bila sebut orang yang belajar itu orang yang berkitab dan ada alat di sisinya, pen ataupun buku untuk dicatat, itu nama belajar. Kalau tak ada semua tu, dia duduk di kategori yang ketiga, iaitu mendengar sahaja. Tapi walau macam mana pun, tingkatan di antara satu di antara orang yang mengajar dan juga orang yang belajar dan orang yang mendengar ataupun orang yang kasih itu tingkatan yang berbeza-beza. Maksudnya di antara orang yang mulia di sisi Allah empat ni, paling rendah sekali martabat dia adalah orang yang kasih. Ke atas dia tu, atas pada orang yang kasih itu adalah orang yang mendengar. Atas daripada orang yang mendengar, maqam yang lebih tinggi itu adalah orang yang belajar. Dan begitulah seterusnya. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullah ta'ala telah berkata, pengarang kitab Penawar Bagi Hati, iaitu Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana bi ulumihi, mudah-mudahan Allah beri manfaat akan ilmunya kepada tuan yang mengarang kitab, dan lebih-lebih lagi kita yang belajar akan ilmu yang cuba disampaikan melalui kitabnya itu. Manfaat fi daraini, pada dua negeri, manfaat di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi membicarakan bab yang kelima, iaitu bab pada menyatakan kikir ataupun bakhil, kedekut dan kasih akan harta. Kita sampai pada ke surat 112 atas sekali, ke belakang sikit. Sebelum ni kita dah bicara berkaitan dengan harta yang berlebihan daripada qadar. Dan di akhirat besok, harta yang kadar-kadar, maksudnya kita sekadar cukup untuk keperluan kita daripada kita hidup, daripada sepanjang hidup kita sampai kita meninggal dunia. Harta yang ada pada kita tu hanya sekadar-kadar untuk keperluan hidup kita. Maka harta tu tidak akan dihisap oleh Allah, tak akan dihisap oleh Allah. Tetapi lebih daripada harta yang lebih pada kadar, sama ada tanah kita ke, rumah sewa, harta tanah, duit dalam bank dan sebagainya, harta yang lebihan daripada keperluan akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu persatu. Kalau Allah menghendaki hisaban yasira, kalau Allah nak hisap dengan hisap yang mudah, Allah akan hisap dengan mudah. Kalau Allah nak hisap dengan payah, maka hisap payah. Kalau hisap mudah, mudah-mudahan kita masuk syurga, ada peluang. Tapi kalau hisap yang payah, peluang untuk masuk neraka tu amat cerah. Jadi amat mustahil apabila harta kita tu dihisap satu persatu. Amat mustahil, sebab harta benda Allah akan tanya, Allah akan periksa sama ada kita punca harta tu kita perolehi daripada mana dan ke mana kita belanja. Adakah untuk jalan kebaikan, untuk jalan agama, ataupun untuk jalan hawa nafsu, hawa syaitan. Jadi harta yang kadar-kadar makan tidak akan dihisap oleh Allah. Bahkan mudah untuk kita, ringan untuk kita masuk syurga, berbanding dengan orang yang berharta banyak, simpanan yang banyak, dan amat berat di akhirat lah, sebab hisapnya dihisap oleh Allah satu persatu. Sebab itulah dalam doa sebelum ni kita baca yang ke surat 111, Nabi berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin fid dunya kafafan. Ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa. Ni kita boleh amal tu. Cuma tukar ahli itu keluarga, tukar nama kita. Ya Allah, jadikanlah rezeki ahli keluarga Muhammad ni fi dunya kafafan, pada dunia ini kafafan, cukup-cukup. Sebab apa Nabi minta cukup-cukup? Sebab harta benda yang cukup-cukup ni tidak akan dihisap oleh Allah. Jadi Nabi nak ajar kita di sini bahawa cari harta sekadar cukup-cukup saja. Kalau kita bijak lah, kalau kita bijak dan kita takut akan dihisap oleh Allah, akan diseksa oleh Allah, dan maka kita minta kepada Allah harta kita cukup-cukup.
sekadar untuk kita makan. Tak payah kita simpan untuk anak cucu kita, sebab anak cucu kita semua masing-masing Allah dah tetap rezeki masing-masing. Daripada bermula, daripada alam roh lagi Allah dah tulis segala kelengkapan dia, rezeki dia berapa banyak, dia hidup bila, mati bila. Dan segala kehidupan dia tu daripada A sampai Z Allah dah tulis. Tak perlu kita risau tentang anak isteri tu. Yang penting kita tu. Dan adakah kita cukup bekal? Harta banyak tak ada masalah kan. Tapi harta benda tu, kalau kita nak kekal di sisi kita sampai ke akhirat, infak kan. Harta tu akan kekal. Sekiranya tidak kita infak kan, kita tinggal, kita mati dalam keadaan meninggal harta yang banyak, anak-anak, cucu cicit kita sedap-sedap makan harta kita. Dia orang tak dihisap, sedangkan kita akan dihisap oleh harta benda yang kita tinggal. Amat malam. Betul Nabi kata amat pelik manusia ni, kebanyakan manusia yang menyimpan harta yang bukan milik dia. Itulah harta lebihan. Bukan milik dia, anak cucu dia lah yang akan makan harta tu. Anak cucu dia tunggu kita mati ya, dia tahu berapa dalam bank kita berapa banyak, tanah-tanah kita berapa banyak, rumah-rumah sewa berapa banyak, dan harta benda kita dalam negeri, luar negeri berapa banyak, dia tahu. Dia tunggu kita mati ya tuan. Kita mati tu sekejap aja sedih. Itu dia akan makan habis semua harta benda. Seronok kan? Kita yang derita dalam kubur kan? Wallahu a'lam. Menunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ini doa kepada bahawasanya tiada sayugia tak patut bagi mereka yang berakal, tak sepatutnya bagi mereka yang ada akal yang sihat, bahawa penat ia pada menuntut akan lebih daripada kadar hajat. Penat tuan-tuan sampai tinggal ibadat, patutnya kerja utama kita, amal ibadat kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan kerja dia yang paling utama adalah mengabdi diri kepada aku. Kerja kita yang kita kata kerja tu, yang kita kata susah payah sampai kita tinggal amal ibadah perintah Allah kita tinggal, yang kita anggap kerja keluar pagi balik petang tu, itu kerja yang kedua, yang ketiga. Kerja kita paling utama ialah amal ibadat. Sebab rezeki, wa ma min dabbatin fil ardi ala al-ghahir rizquha, tidak ada yang melata di bumi ataupun di langit, semuanya atas Allah dah jamin rezeki ni. Cuma kita pergi ambil rezeki itu saja. Kita pergi ambil. Allah jadikan sebab musabab, kita bekerja dan sebagainya itu sebab musabab. Sebab musabab itu pun Allah jadikan. Kita gunakan sebab musabab yang Allah jadikan tu untuk pergi ambil rezeki, pergi kutip rezeki. Dalam masa sama kita tak melupakan kerja utama yang Allah perintahkan. Tujuan utama Allah hantar kita ke bumi ni, Allah lahirkan kita ke bumi tempat persinggahan sementara untuk kita balik kemudian di satu hari balik ke kampung asal kita. Umpama macam kita berjalan nak balik kampung, kita singgah di satu tempat R&R persinggahan. Tempat tu persinggahan sementara, kita hanya berhenti untuk hilangkan penat. Kalau lapar kita nak makan, kita qada hajat dan sebagainya, untuk solat dan sebagainya. Hanya sementara. Kita tak tinggal di situ lama-lama kan. Kita akan pulang kan? Kita akan pulang balik, sama ada kita balik ke kampung itu ataupun kita pergi ke mana-mana destinasi kan? Jadi dunia ni umpama R&R, persinggahan sementara yang bertempoh kan? Umuri ummati bisittina sab'i, umur umatku di kalangan ada di antara 60-70, lebih daripada tu subsidi itu kan? Amat jarang sekali akhir zaman ni manusia yang sampai umur 100 tahun lebih itu, amat jarang sekali. Sekali-sekala kita dengar sekali. Kebanyakannya paling tinggi pun sekarang, paling tinggi pun 90, paling tinggi lah. Tapi itu pun jarang-jarang juga, 90 lebih ni, amat jarang-jarang sekali. Sebab itu Nabi sebut sini orang yang berakal, kata pengarang kitab ni, orang yang betul-betul berakal sihat, bijak betul-betul, dia akan pastikan dia cari harta tu sekadar-kadar sahaja. Cari tak ada masalah, tapi berkadar-kadar, sekadar untuk keperluan kita hidup di dunia sahaja. Dan seperti mana Nabi sebut dalam hadis al-qayyisu man dana nafsuhu, orang yang bijak itu ialah orang yang mendidik, menundukkan hawa nafsu dia, wa amila lima ba'dal mauti, dan mengumpulkan bekal beramal untuk kehidupan selepas mati. Itu orang bijak kan.
Jadi tiada sayugia, tiada patut bagi mereka yang berakal bahawa penat ia pada menuntut akannya lebih daripada kadar hajat itu, kerana tiada ada kebajikan padanya, tak ada faedah, tak ada kebaikan, bahkan jadi mudarat, jadi membebankan kita pula. Bermula kadar hajat itu bersalah-salahan ia dengan sebab bersalah-salahan kelakuan manusia. Bila sebut kadar hajat ni bersalahan, lain manusia ataupun lain orang, lain kadar hajat dia, berbeza, tak sama. Setiap manusia dengan manusia yang lain tak sama kadar hajat dia. Kita tengok status kehidupan kita pun tak sama. Ada yang berada sikit, ada yang kurang sikit, ada pertengahan, ada yang rendah pendapatan dia. Jadi kadar hajat tu tak sama. Tetapi yang dipuji kadar yang kuat ia mengerjakan ibadah dengan sebab. Tak kira lah kita, walau manusia ni pun, walaupun dari segi keperluannya tak sama, kadar hajat dia pun tak sama. Ada yang sikit, ada yang perlu sikit, ada yang perlu banyak kadar hajat dia. Ada yang sederhana, ada yang banyak. Walaupun macam tu sekalipun, tetapi walau macam mana sekalipun, yang dipuji oleh Allah ialah dengan harta benda yang ada pada kita yang kadar hajat tu, tak kira berapa banyak, dengan harta benda yang Allah bagi itu, kuat kita kerjakan amal ibadat. Kita tahu kerja kita yang utama, perintah Allah yang utama yang kita kerjakan tu, itu yang Allah puji. Jadi dengan nikmat harta yang Allah bagi pada kita tu, kita tak lupa perintah Allah. Itu yang Allah puji. Adapun yang lebih daripada kadar memadai ataupun lebih daripada kadar hajat kita tu, maka ada padanya 3 kebinasaan. Bagi orang yang simpan harta benda lebih daripada kadar hajat dia, ada 3 perkara yang membinasakan dia, yang akan menghancurkan dia. Yang pertama, menyeru ia kepada maksiat. Harta benda bila banyak, cenderung kita untuk buat maksiat, buat dosa banyak. Tak kira lah buat dosa pun. Dengan duit banyak, kita duit banyak, macam-macam dosa kita boleh buat. Manusia yang kurang harta ni, dia lebih ingat akhirat kebanyakan berbanding manusia yang banyak harta. Dia cenderung pada lalai dan leka pada benda-benda lain, benda-benda maksiat, benda-benda yang melekakan, berbanding dengan orang miskin. Terhalang sikit, banyak benda yang menghalang pada orang tak ada duit ni berbanding dengan orang yang banyak duit. Maka barang siapa orang yang kaya lebih kuasa atas mengerjakan maksiat daripada orang miskin, dan orang-orang kaya tu lebih lagi lah potensi dia untuk buat maksiat berbanding dengan orang miskin yang tak ada duit. Dan setengah daripada memelihara daripada maksiat itu, bahawa tiada kuasa engkau mengerjakannya. Jadi cara untuk nak kita jaga diri kita daripada, ataupun halang diri kita daripada buat maksiat ni, antaranya kita tak ada keupayaan. Maksud tak ada duit, tak ada harta. Itu salah satu cara. Bila kita tak ada harta, tak ada duit, kurang duit, cukup keperluan, kita pun nak belanja pun takut. Kalau kita belanja lebih-lebih, nanti kita tak dapat nak beli keperluan makan kita, pulang kehidupan seharian kita tak. Jadi kita berfikir banyak. Itu antara cara untuk nak halang diri kita daripada buat maksiat. Kurangkan duit, kurangkan harta. Dan sabar pada ketika kuasa itu lebih sukar daripada sabar pada ketika lemah. Tapi walau macam mana pun, dalam keadaan orang yang berharta, berduit, dia boleh guna duit dia untuk buat maksiat, tapi dia tahan diri dia daripada buat maksiat. Itu lebih payah berbanding orang yang tak ada. Orang yang tak ada, dia sabar. Sabar itu sebab dia tak ada, kan? Kuranglah sikit martabatnya berbanding orang yang ada keperluan, maksudnya ada keperluan untuk buat sesuatu daripada maksiat, tapi dia sabar, tahan diri dia daripada buat maksiat. Itu lebih payahlah berbanding orang yang tak ada harta. Yang kedua, bahawa menyeru ia kepada bersedap-sedap. Orang yang banyak duit, banyak harta ni bersedap-sedap lah, kan? Dengan harta benda ni, dengan segala yang harus dan yang halal. Walaupun harus dan halal sekalipun, berlebih-lebihan tu akan ditanya oleh Allah, kan? Setiap yang harta yang kita gunakan untuk benda-benda yang harus, kan, walaupun halal sekalipun, akan dihisap oleh Allah, ditanya satu persatu daripada mana harta kita dan kepada mana kita belanja. Dan apabila adalah badannya biasa bersedap-sedap, nescaya tiada kuasa ia meninggalkan. Bila kita dah biasa hidup mewah, hidup sedap, hidup mewah ni, kan, payahlah kita nak tinggalkan kehidupan mewah tu, kan?
Dan nescaya bersangatan kasihnya akan harta, sebab dia terlampau kasih kepada harta, cinta pada harta. Dan sebab tu berbanding orang yang tak ada harta, kurang harta ni, harta dia boleh sekadar di tangan dia, tak sampai kepada kolbu, kepada hati dia, dan sebab dia tak berharta. Berbanding dengan orang yang kebanyakan orang yang berharta ni, harta dia dah sampai menjadi darah daging, dan sampai dia tak boleh kuasa. Bagi dia duit kalau tak ada, harta benda tak ada, dia tak boleh hidup. Dan bukan kehidupan namanya kalau tak ada harta. Jadi dia nak berpisah dengan harta tu amat payah sekali. Itu jadi sifat bakhil. Sebab kita dah menjadi darah daging gitu. Dan apabila kasih ia akan harta, nescaya terjadi padanya beberapa kesalahan. Sabda Nabi Isa AS, hubbud dunya ra'sul kulli khati'atin. Kata Nabi Isa AS, hubbud dunya, kasih cinta kepada harta tu. Cinta pada harta ni hasil daripada harta tu berbekas di hati dia, dan bukan sekadar di tangan dia. Bila berbekas di hati, dah menjadi sebati dengan darah daging dia, maka dia jadi kasih cinta. Bila jadi kasih cinta ni, dia benda yang mendorong pada benda-benda maksiat, dia sanggup keluarkan duit dia, sanggup belanja walaupun banyak sekali. Tapi bab-bab berkaitan akhirat, dan nafsu dia akan halang, syaitan akan halang dia untuk dia buat. Maka di situlah munculnya sifat bakhil, sifat kedekut, sayang dengan harta. Hasil daripada cinta kepada dunia, hubbud dunya, cinta, sifat cinta kepada dah sifat yang, jika ada sifat cinta pada dunia ni di dalam kalbu manusia tu, ra'sul kulli khati'atin, maka dia akan menjadi kepala ataupun setiap kesalahan, dan itulah kepala dia. Bila kita dah mula cinta dunia, maka kita akan buat segala dosa-dosa dan maksiat memang cenderung untuk kita buat. Hasil daripada cinta dunia, benda yang datang keseronokan pada hawa nafsu, pada diri dia, dia sanggup belanja. Asalkan benda tu nafsu suka, dan benda-benda maksiat lah nafsu suka ni, dia belanja, sanggup belanja. Tapi benda-benda yang ke arah kebaikan, ke arah fisabilillah, maka dia tahan tangan daripada pergi. Kerana mula-mula menjatuhkan ia kepada syubhah, asal daripada banyak orang banyak harta ni, apabila dia dah menjadi cinta kepada harta benda, maka asal daripada sifat cinta tu, kedekut dia tu, dia akan belanja pada benda yang menyukakan hawa nafsu dia. Mula-mula ni dia akan jadi syubhah tu, harta benda tu. Dia tak peduli harta benda tu datang pada mana, asalkan benda ni tak haram, asalkan benda ni tak kata apa halal, walaupun benda tu sama-sama sekalipun, dia sanggup ambil asalnya. Asal bermula dia nak buat jahat, sebabkan harta benda yang banyak. Kemudian kepada yang makruh, lepas tu dah lama-lama ambil harta syubhah, dah masuk kepada makruh pula, benda yang dekat kepada haram. Kemudian kepada yang haram, kemudian masuk pula kepada yang haram. Asalnya dia akan buat benda-benda syubhah dulu. Bila dia dah syok dengan benda syubhah, sebab tu syubhah ni, kata Allah sebut, Allah kata apa, Allah sebut kita dalam Quran, wa kulu rizqahu halalan tayyiba, makalah kamu daripada rezeki kamu itu kan yang halal lagi baik. Halal lagi baik itu bukan sekadar halal semata-mata halal. Nabi sebut halal bayin, benda yang halal tu jelas halal, tak ada kompromi, tak ada sama-sama, dah jelas. Wa haram bayin, yang haram itu jelas. Tetapi yang di tengah-tengah tu, di antara halal dan haram tu, benda yang sama-sama tu, yang tu yang melengkapi kepada yang halal tu. Sebab tu Allah sebut bukan sekadar halal, bahkan thayyibah. Walaupun kita tengok dari segi zahirnya halal, tapi hati kita, kalbu kita ada taradud, ragu-ragu. Hati kita tak pernah tipu kita tu. Hati kita akan bagi tahu sama ada. Macam mana kita nak tahu benda-benda syubhah ni? Hati kita, kalau hati kita ada ragu-ragu, itu syubhah, tinggal. Orang yang beriman bukan sekadar dia ambil yang halal, bahkan dia tinggal juga yang syubhah. Itu tingkatan orang beriman yang warak, dia panggil. Orang yang warak, yang jaga makan. Yang halal dah pasti dah dia makan, yang haram pasti dah dia tinggal, yang syubhah pun pasti juga dia akan tinggalkan. Itu sifat orang beriman.
Selagi mana walaupun dia makan yang halal, tapi yang syubhah pun dia hantam juga, itu bukan termasuk orang beriman tu. Belum betul-betul beriman lagi. Yang ketiga, bahawa melalaikan ia sebabkan harta benda yang lebih daripada kadar hajat tu, disebabkan kita dah berseronok-seronok dengan dia, dah jadi sedap dengan dia, dah jadi cinta dengan dia, harta tu akan melalaikan ia daripada zikrullah, daripada ingat Allah. Itu bahayanya harta benda banyak tu. Tapi dengan harta benda ni boleh menyampaikan kita pada darjat yang tinggi di akhirat. Kan? Tak salah kita jadi kaya cari harta benda banyak, tak salah. Tapi yang salahnya bila kita salah guna harta tu. Dan kita untuk kesedapan nafsu kita, untuk kesedapan diri kita, sampai lupa pada Allah, itu yang salah. Sebab tu Nabi dia sebut pada Sayyidina Abu Bakar, aku tidak takut kepada umatku dalam keadaan kamu miskin dan dalam keadaan susah payah, tetapi aku paling takut sekali kamu dalam keadaan kaya, berharta. Itu aku paling takut, Nabi. Sebab kebanyakan manusia, amat sedikit manusia yang boleh lepas daripada ujian harta tu. Kebanyakan manusia semua akan tenggelam dalam kesedapan nikmat harta tu, lupa pada Allah. Dia akan lupa kepada pemberi harta tu. Dia rasa dia yang dapat harta tu dengan usaha payah, usaha dia sendiri. Dia dah lupa. Itu bahayanya harta tu. Bahawa melalaikan ia dengan sebab harta yang lebih daripada kadar hajat tu, daripada zikrullah, ingat kepada Allah. Kerana berhimpun di dalam hati itu berbantahan dengan umpama kuli, dan perhitungan dengan umpama kongsi, dan segala fikiran pada menghasilkan, pada menambahkan harta itu. Jadi harta benda ni, orang yang banyak harta ni, disebabkan hartanya banyak, dia ada syarikat. Dan sama ada dia jadi berkongsi, disebabkan harta tu dia berkongsi dengan orang untuk tubuhkan syarikat, untuk berniaga, bisnes dan sebagainya, ataupun dia jadi pekerja je kepada syarikat. Dan kita tumpu segala perfikiran kita disebabkan harta benda yang banyak ni, dan kita berhabis-habis perah otak kita untuk pada menghasilkan, pada menambahkan harta itu mula-mula. Mula-mula kita tak ada harta, kita gunalah fikiran kita, kita bisnes, kita berniaga, kita bekerja dan sebagainya untuk cari harta benda tu mula-mula. Kemudian pada memeliharanya, bila dah ada harta, sibuk nak jaga pula. Kemudian pada mengeluarkannya, bila dah banyak harta, kita nak fikir kat mana nak guna pula, nak belanja sana, belanja sini. Sekalian yang tersebut itu menghitamkan ia akan hati. Disebabkan kita terlampau duk sibuk, duk guna otak kita, duk guna fikiran kita untuk fikir bab harta ni, cara nak hasilkan, nak lipat gandakan harta, cara nak belanja kat mana, lepas tu cara nak jaga dia macam mana, kan? Jadi benda-benda macam ni boleh menghitamkan hati, menggelapkan hati. Sebab tu dah dia lupa pada Allah tu, sebab dia sibuk dengan harta benda tu. Dan menghilangkan ia akan jernihnya hati kita, kalbu kita jadi gelap. Dan melalaikan ia daripada zikrullah, lalaikan daripada ingat kepada Allah. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin latarawunna al-jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur, kamu dilalaikan, dilekakan, ditipu oleh dunia dengan perbuatan kamu tu menimbun-nimbun akan harta benda. Terlampau leka sangat dengan harta benda, kan? Tinggal amal ibadat, apa yang Allah perintah kerja kita untuk abdikan diri kepada Allah tu kita lupa. Sedangkan di alam roh dulu kita dah berjanji pada Allah, kan? Allah kata, alastu bi rabbikum, qalu bala. Adakah aku Tuhan kamu? Apa yang aku perintah kepada kamu sekarang sekian-sekian, apa yang aku larang sekian-sekian ni, kamu akan ikut ke? Alastu bi rabbikum. Aku mengaku kau Tuhan kamu dan aku akan taat pada segala perintah. Itu di alam roh kita berjanji.
Bila kita lahir ke dunia, kita mula dilupakan disebabkan dunia tu, tipu daya dunia. Silau dengan dunia tu, kita dilupakan. Allah hantar Nabi untuk peringatkan kita. Melalui kemudian lepas pada Nabi, para ulama untuk mengingatkan kita, untuk ingatkan kita perjanjian kita dulu di alam roh. Maka jangan kamu sekali-sekali lupa dengan janji kamu kepada Allah dulu. Jadi jangan kamu dilalaikan. Allah kata jangan kamu, disebabkan kamu dilalaikan dengan harta benda, terlampau banyak sangat harta benda lebih pada kadar hajat, dan kamu sampai lalai, lupa akan tujuan utama kamu diutus ke bumi. Hatta zurtumul maqabir, sampailah kamu masuk dalam kubur, maksudnya sampai mati. Sedar-sedar dah mati, menyesal kan, leka dengan dunia sangat, sampai tinggal amal ibadat kan? Tak kena belajar, tak kena menuntut ilmu, tak kena surau, tak kena masjid, tak kena amal ibadat. Tiba-tiba mati macam tu. Tiba-tiba mati ni, tiba-tiba kan. Tak ada satu manusia pun, tak ada satu makhluk pun yang tahu dia mati bila. Mati ni bukan syarat tua kan? Mati ni bukan syarat sakit kan? Mati ni syarat sampai ajal. Idza jaa ajaluhum, apabila sampai tempoh mereka tu, tempoh mati mereka tu, wala yastakhiruna sa'atan, tidak akan ditakhirkan, dilambatkan walaupun satu saat, wala yastaqdimun, dan tidak juga dikedepankan walaupun satu saat, tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya, tepat pada masanya, seperti mana Allah tetapkan. Di mana kita dimati, dan di mana dimati, di pukul berapa kita mati, dalam keadaan mana kita mati. Kalla sawfa ta'lamun, janganlah kamu jadi macam tu. Allah kata, Allah ulang 2 kali dah ayat, dan Allah ingat kita, jangan kamu jadi macam ni. Thumma kalla sawfa ta'lamun, jangan kamu buat macam tu. Andai kata kamu buat macam tu, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin, dan sepatutnya kamu hidup di dunia ni, kamu berilmu, belajar ilmu, menuntut ilmu, kamu dah boleh yakin dengan ilmu yang ada pada kamu tu, daripada hadis-hadis yang kamu dengar, daripada Quran yang kamu baca, yang kamu belajar. Kamu belajar tafsir dia, kamu belajar terjemahan dia kan? Kamu belajar kehendak apa orang nak, yang tu suratnya, yang tersiratnya. Tu hadis pun kamu belajar, apa yang Allah Nabi perintah, apa yang Nabi larang, kamu dah belajar dah. Sepatutnya dengan ilmu yang ada pada kamu tu, kamu dah yakin dah, kamu dah boleh buat dah apa yang aku perintah, dan kamu boleh buat dah apa yang aku larang, yang boleh tinggal apa yang aku larang. Dan dalam Quran, dalam hadis juga aku sebut bahawa dunia, tipu daya dunia itu sekian. Jangan kamu tertipu daya dengan dunia, dengan harta benda, dan dengan anak pinak kamu. Jangan kamu tertipu daya. Aku dah sebut dah, sepatutnya kamu dah yakin dengan ilmu yang aku bagi tu. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim, jangan sampai kamu diperlihatkan, latarawunnal jahim, diperlihatkan api neraka depan mata kamu. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, pada ketika tu kamu dah pandang dengan ainul yakin, dengan pandangan mata kamu sendiri. Sekarang ni kamu pandang dengan pandangan ilmu kamu, dengan pandangan mata hati kamu, daripada ilmu yang kamu ada, kamu pandang dengan pandangan mata hati kamu, dan akan perintah aku dan apa yang aku tegur. Jangan sampai kamu duduk depan neraka dan nampak api neraka menjulang-julang. Di situ pandangan yang yakin, pandangan mata kepala sendiri itu dah tak berguna dah. Latarawunna jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pada hari itu tak berguna lagi dah. Kita dah nampak api neraka, segala harta benda yang Allah akan bagi kepada kita, dan yang lebih daripada keperluan tu, dan yang haram terus akan dimakan oleh api neraka tu. Yang haram ni tak ada hisap tu. Bila sebut hisap ni, benda-benda yang halal sahaja Allah hisap. Yang haram tu terus masuk dalam api neraka. Yang dihisap di sini ialah harta yang halal ataupun harta yang harus yang kita ada. Dan dihisap satu persatu. Thumma latus'aluna, kemudian kamu akan ditanya yauma izin, pada hari itu, pada hari akhirat, adin na'im, akan tiap-tiap nikmat yang aku bagi.
Ketahui olehmu bahawasanya makna kikir ataupun bakhil ataupun kedekut itu menegah ataupun menghalang barang yang mewajibkan akan dia oleh syarat dan muru'ah ataupun maruah. Jadi disebabkan sifat bakhil yang ada pada kita tu menyebabkan kita bukan sekadar kita halang diri kita daripada buat ibadat dengan duit kita tu, bahkan benda-benda yang wajib pun dia tahan diri daripada keluarkan, dan benda-benda yang syarak suruh keluarkan, ataupun untuk pelihara maruah diri dia yang wajib tu, dan dia tak keluarkan. Antara dia yang pertama seperti zakat. Zakat pun kedekut nak keluar, dia tipu-tipu zakat. Dan nafkah isteri, benda-benda wajib. Bila sebut isteri ni, apa-apa juga tak wajib kita bagi pada isteri kita melainkan nafkah isteri. Bila sebut nafkah tu ada 3. Bila sebut nafkah, suami wajib, nafkah yang wajib bagi suami kepada isteri itu ada 3 kan? Yang pertama makan minum, yang kedua tempat tinggal, dan lepas tu pakaian. Ini 3: makan minum, pakaian, tempat tinggal. Ini yang wajib suami sedia. Lepas tu segala keperluan rumah, memasak, mengemas, apa juga keperluan dalam rumah tu wajib suami yang adakan. Isteri tak wajib untuk masak, isteri tak wajib untuk kemas rumah, semua tu kerja suami. Tapi andai kata isteri itu bermurah hati, kebanyakan isteri bermurah hati untuk tolong kita, dialah kemas rumah, dia jaga anak-anak kita, dia masak untuk kita, dia beli barang macam-macam untuk kita, wajib kita bagi upah. Wajib bagi upah. Ini bukan sunat, wajib. Yang kita bagi duit kat dia itu bukan nafkah. Yang kita bagi itu sepatutnya bagi itu upah dia. Upah sebab dia tolong buat kerja kita, dia tolong kemas rumah, dia tolong masak, kan? Dan macam-macam benda dia buat dia kat rumah kita tu, dia jaga anak-anak kita. Wajib kita bagi upah, wajib kan? Maksudnya sebahagian daripada kewajipan suami. Tapi andai kata kita yang sediakan untuk dia, kita lah beli barang, masak rumah, kita kemas rumah, kita lah masak rumah, kita tak wajib lah bagi upah tu. Tapi andai kata isteri kita buat, wajib kita bagi upah, sebab dia luar daripada kewajipan isteri tu. Sebenarnya itu kewajipan suami. Baik, disebabkan sifat kedekutnya, sifat bakhilnya, maka dengan apa yang Allah perintah pun, apa yang syarat perintah pun dia langgar. Semuanya ditahan duit dia, dia tak keluarkan untuk bayar zakat pun tak, nafkah isteri pun tak. Sebab tu kata orang satu lah, bukan semua kot, tapi ada ada juga sekelompok orang kaya ni, ada jugalah, tapi bukan semua. Kebanyakan orang yang banyak duit ni, siapa isteri yang kahwin dengan dia memang merana hidup, walaupun duit banyak, tapi kedekut kan suami ni. Orang yang banyak duit ni lagi banyak lagi kedekut, tapi tak semua kan. Tapi ada, nak cerita tu ada. Kebanyakannya orang yang kaya-kaya lah, yang tersangat kaya tu. Dan yang kedua, seperti harta yang diberikan kepada penyair, syair. Ini lama lah, contoh lama. Syair ni macam contoh, kalau zaman sekarang ni YouTuber, blogger, kan? Ada zaman sekarang ni blogger ada cenderung kepada sekian-sekian ni, dia akan tulis benda-benda yang baik untuk nak kata apa, untuk nak bela yang puak yang dia pertahankan tu, menyerang satu lagi puak tu, kan? Jadi zaman sekarang ni blogger lah, ataupun YouTuber kan. Harta yang diberikan kepada penyair harus kita bagi, kerana menegah cercanya. Dia gunakan kelebihan yang dia ada tu sebagai blogger, sebagai YouTuber, kan, untuk nak serang kita, padahal kita tak buat benda tu, tapi dia nak menjatuhkan musuh. Sebab nak pertahankan pihak yang dia pertahankan tu, dia nak menjatuhkan lawan dia. Dia terpaksa cerita sekian untuk menjatuhkan kita, fitnah kita. Jadi harus kita bagi kepada dia, bukan rasuah, macam contoh macam supaya dia tutup mulut. Manusia ni kadang-kadang dengan duit tu dia boleh berubah dia punya
Jadi harus di sini buat untuk jaga maruah kita, dengan niat jaga maruah, bukan dengan rasuah ya. Kebanyakan manusia ni rasuah bayar pada YouTuber, bayar kepada blogger ni untuk tulis, untuk serang musuh kita tu. Itu baru rasuah. Maka mereka yang tiada memberi akan isterinya akan sesuap makanan yang lebih daripada nafkah yang wajib, tiada dinama ia akan kikir, tak dinama kedekut. Kita dah bagi cukup-cukup nafkah pada isteri kita, kita dah bayar upah dia sekian-sekian, lebihan daripada tu, kalau kita tak bagi pun kita tak dinamakan kedekut. Tapi selagi mana kita benda yang wajib macam nafkah dan juga upah yang wajib kita bagi pada isteri kita, kita tak bagi kan? Ataupun upah yang tak mencukupi, kita tak bagi dalam keadaan cukup, dalam keadaan yang sepatutnya, kita masih duduk dalam kategori bakhil lagi, kedekut lagi. Lebihan daripada itu tak dinamakan bakhil. Dan pangkat pemurah itu memberi barang yang lebih atas yang wajib pada syarat dan pada maruah. Bila kita dah bagi lebih daripada keperluan tu, nafkah kita bagi lebih, upah yang kita bagi pada isteri kita, sebab dia sediakan, dia kemas rumah, dia jaga anak-anak kita, dia masak untuk kita dan macam-macam dia buat kat rumah tu untuk kita bagi upah dalam keadaan lebih, berlebih-lebih lagi. Dan dapat isteri kata ni lebih-lebih sangat ni, itu dah jadi benda, dah jadi apa tu, dah jadi pangkat pemurah, panggil orang yang pemurah, orang yang bahasa apa kita panggil pemurah, orang yang ringan tangan untuk bagi lebihan. Maksudnya dia terkeluar daripada kategori orang kedekut. Orang kedekut ni dia genggam tangan dia, daripada bagi benda-benda yang wajib pun dia tak bagi. Sepatutnya menjadi kewajipan dia, nafkah isteri yang wajib pada dia pun dia tahan. Dan bahawasanya ubat bagi kikir itu, cara untuk nak ubat sifat bakhil, iaitu dicampur pengetahuan dan pekerjaan, iaitu dicampur antara ilmu dan juga perbuatan, cara. Adapun pengetahuan ataupun ilmu itu, maka bahawa mengetahui engkau akan seksa pada negeri akhirat. Dengan ilmu yang kita ada, bahawa kita tahu dengan sifat bakhil ni, Allah akan seksa kita di akhirat esok. Allah laknat orang yang bersifat bakhil ni, di akhirat esok ada seksaan dalam api neraka. Dan dicela oleh manusia dalam dunia. Bahkan di dunia pun manusia tak suka orang, benci orang macam ni. Orang kedekut ni tak ada siapa nak kawan. Orang pemurah aja, orang yang ringan tangan, belanja kawan dan sebagainya, ringan tangan dia untuk bagi tu kawan banyak, kawan suka tu dua lah, sama ada ikhlas tak ikhlas lah kan, suka. Yang pentingnya manusia suka dia. Tapi sifat bakhil ni memang manusia awal-awal dah tolak, orang tak suka. Dan mengetahui engkau akan bahawasanya harta itu tiada bersama-sama di kau di dalam kubur. Dan juga bukan sekadar sifat kedekut ni, kalau kita ada, Allah akan seksa di akhirat. Dan manusia pun benci kita, tak suka. Bahkan di dalam kubur lagi Allah dah azab kita. Dan sebab tu Nabi kata, apabila matinya seseorang tu, 3 perkara akan mengiringinya ke kubur. Dua perkara akan balik, 1 perkara akan tinggal bersama-sama kita. Yang balik tu adalah keluarga kita, harta benda kita. Yang tinggal bersama kita adalah amal kita, sekiranya ada. Amal tu perlu ada banyak, lebih pada harta benda, lebih pada benda yang kita nak tinggal tu. Benda yang kita nak duduk bersama kita tu, yang tu patut kita utama yang lebih kan, sebab dia akan jadi teman kita di dalam kubur. Antaranya yang paling hebat sekali surah Al-Mulk yang tuan. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, ada satu surah di dalam Al-Quran yang 30 ayat. Dia akan membantu si pembacanya yang mengamalkannya tiap-tiap hari sebelum tidur, pada waktu malam, dan sebelum tidur dia akan bacanya. Surah ini akan menjadi penolong dia, pembantu yang dalam kubur, dan sampai dan kata pun menjadi pembela si fulan yang beramal dengannya sehingga ia masuk surga. Tidak ada satu surah Nabi kata yang boleh menjadi penolong kita di dalam kubur dan boleh menjadi syafaat kita untuk masuk dalam surga, iaitu surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk jangan tinggal. Sebab tu antara inisiatif surah lah, untuk tiap-tiap kali lepas isyak tu kita akan baca surah Al-Mulk sebagai
latihan training tu. Kemungkinan kita tak mampu untuk baca di rumah, tapi dengan kita istiqamah duduk dengan jemaah baca, dan andai kata kita tidak ada hal lain, tak dapat datang ke surau, kita boleh amal. Sebab kita dah ada kekuatan, sebab kita dah beramal, dah latih beramal dengan jemaah. Andai kata bila orang nak baca, kita balik rumah, kita tak baca pun. Dan hanya sahaja yang menyertai akan dikau ke dalam kubur kau, itu ialah segala amal kau, yang baik ataupun yang jahat. Amal tu sama ada yang baik ataupun jahat. Seperti bersedekah dan kikir. Amal yang baik itu bersedekah, infak itu, dan amal-amal lain gitu, ibadat gitu. Dan amal yang buruk tu antaranya kikir, sifat bakhil. Ni jadi mudarat pada kita di dalam alam kubur lagi, lebih bagi dia di akhirat. Dan bahawasanya segala harta itu milik bagi Allah Ta'ala. Tak akan bagi tahu sini, segala harta yang ada pada kita tu, sama ada qada hajat kita ataupun lebih daripada qada hajat kita tu, semuanya milik Allah belaka. Kalau kita sedar ini milik Allah, maka kita tidak akan leka dengan lalai dengan harta benda. Dan memberi ia akan dikau daripadanya, supaya engkau belanjakan pada pekerjaan engkau yang berfaedah. Antara sebab Allah bagi harta benda pada kita yang lebih-lebihan tu, lebih daripada qada hajat tu, untuk kita jadikan sebagai lubuk pahala kita, untuk kita jadikan, kata apa, jadi amal, jadi pahala bagi kita di akhirat. Itu tujuan Allah jadikan harta benda lebih pada harta daripada qada hajat tu. Bukan untuk kita bersedap-sedap, bermewah-mewah, lalai sampai leka amal ibadat tu. Itu bukan tujuan utama. Jadi Allah bagi harta lebih pada kita tu untuk kita, peluang kita untuk menambah lagi bekal. Dan bahawa engkau ketahui bahawasanya menahan akan harta itu, jika kerana hendak bersedap-sedap dengan dia pada keinginan, maka pahala akhirat lebih sedap daripadanya. Jadi tak ada faedah kita bersedap-sedap dengan harta benda, sedangkan besok di akhirat, besok kita akan diazab, ditanya, dihisap satu persatu harta benda tu yang kita bersedap-sedap, lebih pada qada hajat. Jadi fikir sedap, yang sedap dalam duduk dalam syurga, sedap dapat makan nikmat dalam syurga tu lebih baik daripada bersedap-sedap benda-benda yang tak sepatutnya. Dan menunaikan keinginan itu tabiat binatang. Pengarang kitab kata yang dan menunaikan keinginan, orang yang jenis ikut hawa nafsu ni, orang yang kata apa, bersedap-sedap, bermewah ni, untuk habuan nafsu, untuk habuan diri ni, seperti mana tabiat binatang. Dan membelanjakan harta pada taat itu tabiat mereka yang berakal. Sebaliknya orang yang guna harta bendanya, bijak guna harta benda ni, al-qayyisu, seperti yang Nabi sebut, orang yang bijak tu, mandana nafsahu, orang yang boleh menundukkan, boleh mengawal hawa nafsu, wa amila lima ba'dal mauti, dan menggunakan harta benda dia untuk beramal untuk kehidupan selepas akhirat. Ini orang yang bijak tu. Jadi lawan daripada tu, orang yang guna selain daripada untuk bekal di akhirat, orang ni kata ulama seperti tabiat binatang. Binatang ni dia kerja dia cari makan, kan? Tidur makan jimak tu kerja dia. Dia tak ada fikir lain. Kalau kita seumpama macam tu, sama macam binatang. Kita beza dengan binatang sebab Allah bagi tak akal, akal untuk berfikir mana baik mana buruk. Lagi satu, kita ada kira bicara. Binatang ni walaupun macam tu sekalipun kehidupan dia, kan, kita kata dia lebih hina daripada kita. Bahkan kalau kita masuk neraka, kita lebih hina daripada binatang, kan? Sebab kita berakal, kita boleh tahu beza antara mana buruk, mana baik. Binatang tak boleh beza. Bahkan dia lebih mulia pada kita sebab dia tak ada kira bicara, tak ada azab, dia mati jadi tanah tu. Sedangkan kita mati akan dibangkitkan balik, ada kira bicara. Dan jika adalah ia menegah ataupun menahan harta, dan menahannya itu kerana dicadang untuk anak-anak, maka seolah-olah ia meninggalkan anaknya dengan kebaikan, dan datang ia kepada Tuhannya dengan kejahatan yang kita sebut sebelum ni. Nabi kata, pelik betul manusia ni. Kebanyakan manusia dia menyimpan harta yang bukan milik dia.
cari susah payah harta benda sampai tinggal amal ibadat, sampai lupa tujuan utama dia diutuskan ke dunia untuk amal ibadat, untuk kumpul bekal. Dia lupa. Kumpul harta bukan banyak, dia mati tinggal harta. Anak pinak dapat kebaikan. Kononnya dia rasanya dia tinggal harta benda yang banyak tu untuk kebaikan anak-anak dia. Kan? Tapi dia balik dalam keadaan dia dihisap oleh harta benda dia tu. Anak pinak kita, kan, isteri kita, anak pinak kita apa semua makan syok-syok makan harta benda tu. Kan? Dia tunggu kita mati je. Orang yang harta banyak ni, anak-anak tunggu kita mati je. Sebab dia nak gomoh harta tu, dia nak, kan. Tapi yang siksanya, yang susah ni kita. Harta benda tu kita je. Sebab kita yang cari. Orang soal kita daripada mana kita dapat harta benda tu, ke mana kita belanja. Dan datang ia kepada akan Tuhannya dengan kejahatan, dengan bawa dosa, maka ini sehabis-habis bodoh. Inilah sebodoh-bodoh manusia. Kalau orang yang bijak, dia tundukkan hawa nafsunya, kawal hawa nafsunya, kan? Pada nafsu ni kerja dia langgar perintah Allah. Jadi tugas kita yang berakal, yang bijak ni, untuk kawal nafsu tu, tundukkan nafsu tu, halakan nafsu tu pada kebaikan, untuk buat kebaikan, untuk amal ibadat, kan? Untuk kumpul bekal. Sebab kehidupan kita bukan di sini. Dunia ni tak nama kehidupan, tuan, sebab dia sementara. Ini bukan tempat hidup, ni tempat mati. Kata ulama, dunia ni bukannya tempat hidup, tapi tempat mati. Sedangkan di akhirat bukan tempat mati, tapi tempat hidup selama-lama. Jadi kita terbalik kot. Orang utara kata terbalik kot, kita faham ke lain. Sepatutnya kerja utama kita amal ibadat, kan? Apa yang Allah perintah tu kumpul bekal. Tapi kita jadikan amal ibadat kita tak tahu nombor berapa. Ya, kerja yang kita duk pergi kerja, keluar pagi balik malam tu, kita kata itu kerja utama kita. Sampai tinggal langgar habis perintah Allah. Itu sebodoh-bodoh manusia. Kalau orang bijaksana dia tak macam tu. Kerana menyenangkan ia akan orang lain dan memberi mudarat ia akan diri sendiri. Kumpul harta sampai tinggal langgar perintah Allah semua. Kononnya untuk anak isteri, tapi dan dia lah yang jadi mudarat, dan harta benda dia akan tanya. Sedangkan anak-anak sedap-sedap makan. Dan ada pun pekerjaan dengan cara ubat, dengan nak buang sifat bakhil ni. Tadi dengan cara ilmu, dan ini dengan cara perbuatan. Maka bahawa memberati engkau akan diri engkau, paksa diri engkau tu sungguh-sungguh, dan menggagahi engkau akan dia atas memberi dan atas murah. Maksudnya paksa diri untuk sedekah ni. Sedekah ni untuk apa? Untuk jadi tangan ringan ni, kan, tak boleh buat, melainkan kena latih tu. Sebab tu kita disunatkan tiap-tiap hari sedekah tu. Tiap-tiap hari, terutamanya di awal pagi, waktu subuh tu. Kita kena latih daripada sikit tu. Kita tak boleh latih terus banyak, nanti aku banyak duit aku bagi. Kita takkan boleh bagi. Ketika banyak tu kita takkan boleh bagi. Sebab nafsu ada yang akan halang kita tu. Nafsu kita, syaitan akan halang kita. Sebab tu kita kena latih tiap-tiap hari, tuan. Sikit-sikit, walaupun 1% sekalipun. Tiap-tiap hari latih. InsyaAllah ketika banyak, Allah akan bagi tangan kita mudah untuk keluar. Kalau kita tak latih, kita takkan boleh buat. Sebab tu dalam agama ni disebut mujahadah. Benda-benda yang perlu dimujahadah, disungguh-sungguh, dilatih. Kalau tak ada mujahadah, takkan boleh buat. Sebab kita ni bukan sekadar kita je, kita ada musuh penghalang. Dunia kita, nafsu kita, syaitan, akan halang kita. Paksa diri untuk murahkan ataupun ringankan tangan untuk beri. Dan sentiasa memperbuat engkau akan demikian. Paksa diri sentiasa buat, sehingga jadilah murah itu adat bagi kau. Sampai jadi benda tu dah jadi mendarah daging dalam diri kita. Sampai kita dah ringan tangan dah. Kita dah jadi memang nak bagi, sentiasa ingat nak bagi. Kalau tak sikit, banyak. Kalau tak banyak, sikit. Kita dah jadi ringan tangan. Jadi daripada puncanya, daripada kita berlatih mujahadah sungguh-sungguh tu. Kalau kita tak latih, kita takkan mampu buat tu. Dan bahawa menipu engkau akan diri engkau dengan baik nama jika engkau pemurah. Dan bahawa cakap menipu engkau akan diri engkau dengan baik nama dan jika engkau pemurah. Dan antara juga bukan sekadar paksa diri untuk
untuk bersedekah ni, paksa diri mujahadah sungguh-sungguh untuk bagi, ringankan tangan bagi. Bahkan sampai peringkat kita kata pada diri kita, aku ni orang yang pemurah, aku ni ringan tangan, aku ni dermawan, cakap pada diri kita, aku nak bagi, aku mesti bagi. Contoh itulah, kita paksa diri kita cakap dengan diri kita, kata aku mesti bagi tiap hari sedekah contoh kan, aku mesti bagi, mesti bagi pada orang tu, aku mesti tolong orang tu. Gitu. Tujuan dia untuk nak bagi motivasi pada diri kita lah. Dan dengan mendapat balasan di dunia dan akhirat kan. Kalau kau bersedekah ni, kau akan dapat pahala di dunia dan di akhirat kan. Di akhirat besok kau masuk surga, kita cakap dengan diri kita kan. Mudahan dengan cara macam tu, kita paksa diri dan juga kita cakap dengan diri kita kan, kebaikan-kebaikan sedekah ni, infak ni, mudah-mudahan kita bolehlah jadi ringan tangan. Maka kemudian daripada sudah beradat, apabila dah jadi biasa, dah jadi darah daging kita, maka kemudian daripada sudah beradat engkau mengeluarkan harta dan pemurah, maka hendaklah menghilangkan engkau akan ini tipu daya dengan beransur-ansur. Maksudnya bila kita dah jadi pemurah tu, hilangkanlah. Maksudnya kaedah dengan cara perbuatan ni tinggallah, tak perlu buat kan. Dan paksa diri tu dah tak perlu lah, sebab kita dah jadi adat. Lepas tu nak cakap dengan diri kita, kau ni buat ni kau dapat pahala sekian-sekian, ganjaran sekian, tak perlu lagi dah cakap. Sebab tangan kita dah ringan, jadi kita tak nampak dah fadilat ni. Kita nampak ni kita buat, cuba pula lahir dalam hati kita buat ni kerana Allah. Selagi mana kita tak sampai peringkat hati kita, kalbu kita aku buat ni semata-mata kerana Allah, selagi itu kita tak boleh jadi ringan tangan. Apa juga amal pun, selagi mana kita nak jadi istiqamah tu payah tuan. Orang yang boleh jadi istiqamah buat satu benda, dah menjadi adat bagi dia, jadi biasa, dah jadi seronok, syok bagi dia tu, buat satu benda, sedekah ke, sembahyang berjemaah ke, berzikir dan lain-lain, sampai peringkat dia buat tu kerana Allah, baru boleh jadi istiqamah. Istiqamah ni yang payah kan. Istiqamah ni. Wallahu a'lam. Saya nak sebut sikit pasal Ashabul Kahfi yang sikit. Bukan masalah virus, tapi masalah akidah. Dalam isu Ashabul Kahfi dan umat-umat terdahulu ni, ada masalah akidah kat situ. Yang ni yang orang tak tekan ni. Sikit tu lah. Yang saya bimbang tu masalah akidah kat situ. Masalah tu saya tak bimbang lah. Baik, soal, adakah umat-umat terdahulu seperti Ashabul Kahfi digelar ataupun disebut ataupun dipanggil Muslimun ataupun orang Islam? Masalah di sini, umat-umat terdahulu, Ashabul Kahfi 7 orang, termasuk 7 orang pemuda yang tidur dalam gua, ditidur oleh Allah 309 tahun ni, termasuk umat-umat terdahulu lah. Maksudnya hidup sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kata dia hidup sebelum Nabi Isa. Ada yang kata dia ketika dia tidur 300 tahun tu, ketika itu Nabi Isa diutuskan, Nabi Isa naik. Nabi Isa umur 33 tahun saja daripada lahir sampai umur 33 tahun diangkat ke langit kan. Ketika itu dia mereka sedang tidur, maksudnya dia tak melalui zaman tu. Maksudnya dia hidup sebelum daripada zaman Nabi Isa. Ada yang kata hidup selepas Nabi Isa. Itu khilaf ulama. Tapi di sekat sini, adakah orang-orang yang hidup dengan syariat Nabi-Nabi terdahulu ni, adakah mereka ni dipanggil Islam ataupun dipanggil Muslim, orang yang Islam kan, Muslimun? Itu jadi khilaf ulama. Di sini khilaf. Perkara ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, ulama mustahid, rahimahullah ta'ala, di dalam kitab Fatwa Hadisiyah, dan juga dinyatakan dan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Syayuti rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Dua-dua ni ulama mustahid mazhab Syafi'i. Kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala di dalam kitab Fatwa Hadisiyah, telah berlaku khilaf ataupun selisih pendapat di kalangan para ulama, adakah ditetapkan Islam itu pada umat-umat terdahulu. Khilaf ulama, kita nak panggil umat-umat terdahulu tu Islam ke, ataupun macam umat-umat Nabi Isa
12 pengikut Nabi Isa yang awal dipanggil Hawariyin, dan lebih daripada 12 orang tu dipanggil Al-Masih ke, sebab Nabi Isa dipanggil Nabi Isa Al-Masih, pengikut dipanggil Al-Masihi ke, Nasrani ke, ataupun Kristian ke, kan? Khilaf ulama. Tapi benda-benda khilaf ni yang kita bergaduh sekarang ni, benda-benda khilaf. Jadi masing-masing semua nak tunjuk hero dalam laman sosial. Kafir, kamu cakap macam ni kafir, kamu sesat. Itu yang masalah, benda-benda khilaf ni. Tapi walau macam mana kita nak label kepada umat-umat terdahulu ni, kita nak bubuh nama pengikut Nabi Isa Al-Masih ke ataupun Nasrani ke, dalam keadaan mereka beriman tu memang beriman kepada Allah, dalam keadaan tidak syirik Trinity itu. Itu kena tekan. Walaupun kita nak bubuh nama apa sekalipun, pastikan mereka beriman kepada Allah, bukan syirik kepada Allah. Bukan seperti mana Kristian hari ini yang Trinity, yang sembah 3. Allah pun disembah, Allah tu Tuhan Bapa, Isa tu Tuhan Anak, Maryam tu Tuhan Mak. Bukan macam tu. Kalau kita nak bubuh nama selain daripada Islam ni pun kepada umat-umat terdahulu, pastikan dalam keadaan macam tu, dia tidak mensyirikkan Allah, mereka beriman kepada Allah. Sebab pemuda Ashabul Kahfi ni terang-terang jelas-jelas Allah sebut mereka beriman kepada Allah. Yang rajihnya, yang tepat, yang dipakai oleh kebanyakan ulama, panggilan Islam itu hanya khususiah buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Jadi umat Nabi Muhammad ni, kelebihan umat Nabi Muhammad ni Allah muliakan dengan panggilan Islam, Muslim, orang Islam, Muslimun. Khususiah untuk umat Nabi Muhammad. Selain daripada umat Nabi Muhammad tak dipanggil Islam, walaupun mereka beriman mentauhidkan Allah, tapi tak dipanggil dengan gelaran Islam, tak dipanggil dengan orang Muslim, orang Muslimun. Itu sepakat ulama. Khususiah untuk umat Nabi Muhammad, melainkan kepada para nabi-nabi dan rasul-rasul saja. Tapi ini wajib kita iktikad. Nabi dan nabi-nabi 124,000 orang, rasul-rasul kan, 25 orang yang wajib kita tahu, dan 25 orang yang wajib kita tahu, dan 313 orang rasul kan. Semua ini wajib kita iktikad bahawa daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya Islam. Ayat ni jangan silap. Nanti ada silap kata Nabi Isa ni agama Nasrani, dan Nabi Musa tu agama Yahudi, kan? Seperti mana yang tersebut di dalam kitab Paku Iman, kitab Tauhid. Wajib kita ikat. Tuan-tuan dengar baik-baik. Wajib kita iktikad pegang sungguh-sungguh dalam kalbu, dalam hati kita, tanam sungguh-sungguh. Kesemua nabi-nabi dan rasul-rasul daripada Nabi Adam alaihissalam hingga sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalian mereka itu agamanya ialah agama Islam. Wajib iktikad. Bila sebut wajib iktikad ni, kalau kita iktikad, kita pegang pada benda lain, kafir. Bila sebut dalam akidah ni wajib iktikad, maksudnya menyalahi iktikad tu kafir. Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad dan sekalian nabi-nabi, rasul-rasul, semua ni Islam, bukan benda-benda lain, Nasrani ke, bukan Yahudi ke. Agama mereka ialah agama Islam. Maka barang siapa yang iktikad, barang siapa yang berpegang dengan hati itu, atau ia berkata seperti Nabi Musa alaihissalam agamanya Yahudi, atau dia kata Nabi Isa alaihissalam itu agamanya Nasrani atau agama Kristian, nescaya jadi kafir, murtad orang itu. Ini kena jaga tu. Kalau pengikut nabi-nabi ni kita boleh kata, kita boleh label macam-macam lah, sebab khilaf ulama, khilaf. Jadi masing-masing, kalau kamu nak kata pengikut Nabi sekian-sekian ni, sekian-sekian nama, pulang khilaf. Kita tak boleh sesatkan dia, kita tak boleh kafirkan dia. Benda-benda khilaf, ulama khilaf, banyak pendapat. Tapi benda-benda ni, bab Nabi-Nabi Islam ni, ini tak ada khilaf kan. Siapa menyalahi ni, kafir terus. Cuma pengikut-pengikut Nabi-Nabi ni aja khilaf. Dan juga orang yang kata agama Siam ataupun agama Buddha ataupun agama Kristian
Dan apa-apa juga agama pun betul juga, tak salah. Kalau ada orang kata agama Siam ke, agama Buddha ke, agama Kristian ke, apa agama pun semua betul lah ke, tak salah. Sama aja macam Islam. Nescaya jadi kafir murtad orang itu yang berkata demikian itu. Tak ada agama yang sama. Allah sebut inna dina indallahi Islam. Agama yang Allah redha, kan, yang Allah kata yang betulnya, yang hak di sisi Allah, yang Allah redha hanya Islam. Kita tak boleh kata agama lain pun suruh kita buat baik juga. Sama aja Islam. Sama aja agama semua sama, suruh buat kebaikan, kafir. Tak ada agama yang sama dengan Islam. Sebab agama selain daripada Islam tu semua ciptaan manusia tu. Walaupun asalnya contoh agama asalnya orang Yahudi, orang Nasrani, asalnya ada kitab yang betul, tapi kemudian diselewengkan pun termasuk di kalangan orang-orang yang sesat, kafir itu. Kerana menafikan nas ataupun dalil daripada Al-Quran surah Ali Imran ayat 19, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang betul yang diredai Allah itu hanyalah Islam. Dimuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang disifatkan ataupun dinisbahkan kepada para nabi-nabi dan rasul-rasul, iaitu gelaran Muslim dan Islam. Jadi mulianya umat Nabi Muhammad ni banyak kelebihan Allah bagi, antaranya gelaran yang Allah bagi para nabi-nabi tu, gelaran Muslim, gelaran Islam tu, Allah bagi juga kita umat Nabi Muhammad pakai gelaran sama macam nabi-nabi, nak menunjukkan mulianya umat Nabi Muhammad. Begitu juga disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Hawi lil-Fatawi. Begitu juga kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami lagi dari firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hajj ayat 78, huwa sammakumul muslimina min qabl. Huwa, dia, yakni Allah. Dalil maksud dalil Allah namakan kita dengan panggilan Muslim, Islam ni dari Quran. Huwa sammakumul muslimin, dialah Allah yang menamakan kita dengan panggilan muslimin, orang Islam tu, min qabl, sejak pada dulu lagi. Jadi kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala, kata domir hu, kata ganti diri hu tu merujuk kepada Allah. Maka panggilan muslimun ataupun muslim ataupun orang Islam ini hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Selain daripada umat Nabi Muhammad, lain-lain pakai nama lain-lain, dan tidak kepada umat-umat terdahulu. Dan kata para ulama lagi, tidak ada mana-mana dalil ataupun bukti, dan tidak ada pernah didengar di mana-mana bahawa umat-umat terdahulu dipanggil ataupun digelar dengan panggilan muslimun ataupun Islam. Tak ada bukti. Yang jelasnya umat Nabi Muhammad. Jadi pulang pada kita lah, kita nak panggil apa? Kata ulama, kalau kita nak panggil Kristian pun boleh, tapi Kristian dalam keadaan Kristian yang tak mensyirikkan Allah seperti mana Kristian sekarang kan? Sebab panggilan Nasrani itu sekarang orang panggil Kristian, dan dulu panggil orang Barat panggil Nasrani ataupun Kristian. Tak kira kita nak ubah nama apa, yang penting dalam keadaan orang nama yang tidak mensyirikkan Allah, seperti mana yang ada sekarang ni kan. Kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala lagi, kesimpulannya daripada dalil yang telah disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menamakan umat ini, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan muslimin, yakni orang-orang Islam, yakni telah termaktub di Lauh Mahfuz lagi. Jadi sebabkan sabit pada Al-Quran, maka benda ini dah termaktub. Sebab tu min qabl, Allah sebut sejak dulu lagi, maksud sejak di Lauh Mahfuz lagi. Allah dah tetapkan kita ni nama orang Islam. Dan di dalam kitab Taurat pun disebut, dan di dalam kitab Injil pun disebut, dan semua kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lebih-lebih lagi di dalam Al-Quran, iaitu dikhususkan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak kepada umat-umat yang lain-lain.
Allah. Faham tak? Ada tanya? Jelas. Jadi lepas ni tak perlu pening-pening kan? Pening. Bila kita ada ilmu tu, insya-Allah kita tak pening. Jadi benda-benda khilaf ni kita biarlah orang nak kata apa pun. Yang pentingnya kalau dia sebut dalam keadaan dia labelkan umat-umat terdahulu pengikut Nabi-Nabi tu yang beriman tu dengan label syirik, maka waktu tu baru salah, baru kita tegur. Tapi dalam keadaan kamu letak nama Nasrani ni, Nasrani macam mana ni? Oh, Nasrani yang macam Nasrani sekarang ni, salah. Itu kita wajib kita tegur. Salah, itu sesat. Itu baru sesat. Tapi kalau dia faham Nasrani dalam konteks beriman pada Allah, kan, tidak mensyirikkan Allah, dan beriman dengan mengikut ajaran Nabi ketika tu, dan beriman dengan Nabi, maka tak salah. Betul. Tapi benda-benda yang qat'i, yang asas, Nabi-Nabi itu semuanya agama Islam. Kalau kita kata selain daripada agama Islam, murtad, kafir. Itu tauhid. Allah. Kristian ni, dia itu bukan setelah 300 tahun Nabi Isa AS wafat. Dan Kristian ni bukan diasaskan oleh Paulus. Dia lepas 300 tahun Nabi Isa wafat, barulah nama Kristian tu muncul. Sebab tu ada yang kata Kristian, saya tu kurang setuju dengan Kristian tu, kan? Tapi istilah Nasrani ataupun lain-lain, ahli kitab ke apa, pulang lah. Tapi Kristian ni memang macam abang sebutlah, dia kemudian. Ada yang kata 300 tahun selepas Nabi Isa, kan, diangkat, dan baru diubah kitab dan dibagi nama, dia label baliklah, dan buah nama Kristian, buah salib dan macam-macam ni. Jadi bila sebut, ada sebab saya ada tengok ada satu pendapat ulama yang kata macam tu, kan, ada ustaz-ustaz yang cakap Kristian, saya kurang setuju perkataan Kristian ni. Walaupun dia kata Kristian yang bukan mensyirikkan Allah, tapi kalau kita tengok istilah Kristian tu pun muncul kemudian. Dia buat jenama Kristian tu dalam keadaan memang dia dah ubah habis kitab, dan dia bagi jenama penjenamaan semula dah berwujud macam-macam mazhab. Kitab tu pun dah dipesongkan. Tu dia buat lambang salib dan sebagainya lah, kan? Jadi kalau kita nak guna, pada saya lah, saya lebih cenderung guna nama Nasrani ataupun ahli kitab tu lebih baik lah. Cuma kita tak boleh label Islam Muslim atau muslimin ke, Islam ke, muslimat ke, khusus untuk umat Nabi Muhammad. Sebab tu yang paling penting sekali kita perlu jaga Nabi-Nabi tu. Walaupun dia hidup di zaman sebelum Nabi Muhammad, dia ada kitab dia masing-masing, tapi agamanya tetap Islam. Sama macam kita tu. Kita orang Islam, kita orang Muslim, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul semuanya Muslim, semuanya Islam. Itu itikad yang kena jaga. Jangan sebut benda lain. Oh, Nabi ni ahli kitab, Nabi ni bukan Islam, Nabi ni agama dulu bukan Islam, dia ahli kitab, dia Nasrani, dia Yahudi, kan, Bani Israel ke apa, boleh jatuh kafir. Sebab tu dijebakkan masuk Islam ke Ustaz? Islam tu menyerah diri, taslim. Islam taslim, maksudnya menyerah diri kepada Allah. Maksudnya orang Islam tu, bila sebut orang Islam tu, maksudnya orang yang menyerah diri, taat pada segala perintah Allah, kan, tinggal apa juga yang Allah larang, buat apa juga Allah perintah, kan. Itu Islam, orang Islam. Islam tu berserah diri, ya. Maksudnya tidak ada dipaksa lah, dia orang yang dipaksa. Apa dipanggil mukallaf. Orang mukallaf ni apabila sampai umurnya dia mukallaf, maksud dia dipaksa, dia dibeban, mukallaf tu dibebankan, dipaksa dia untuk buat amal ibadat. Apa yang Allah perintah, dia kena buat, wajib buat. Kalau tak buat, dia ada ancaman, di akhirat ada azab, dibebankan. Hasil daripada Islam kita tu, kita dah berserah diri, taat, sanggup buat apa juga yang Allah perintah, apa yang Nabi perintah, apa yang Allah perintah, kita buat, sanggup buat. Jadi bila sanggup buat, Allah bebankan kita dengan perintah dia, sebab kita dah berserah diri awal-awal. Itu Islam. Bila sebut Islam ni, orang yang berserah diri bulat-bulat pada Allah. Sebab tu bila sebut orang Islam ni umum lah. Bila sebut Islam, sepatutnya dia menyerah diri. Tapi orang Islam ni
tak semestinya beriman, tak semestinya mukmin. Islam tapi tak semestinya mukmin ataupun beriman. Tetapi orang beriman, orang mukmin sudah pasti Islam. Kan? Orang Islam tak semestinya mukmin, tak semesti beriman. Maksudnya dalam keadaan iman yang sempurna. Kan? Tapi orang yang iman yang sempurna ni, orang mukmin, orang beriman sudah pasti Islam. Lepas tu kita masukkan diri kita dalam kategori orang mukmin, orang beriman. Sebab dalam Quran Allah hanya sebut, Allah hanya seru ya ayyuhallazina amanu, orang beriman yang boleh serah diri dia 100% untuk buat. Orang yang tak beriman dia tak boleh buat. Walaupun di Islam sekalipun, tapi dia tak mungkin beriman. Orang Islam sahaja tak beriman dan tak beriman, tak mukmin ni, dia boleh masuk dalam kategori sama ada munafik, fasik. Munafik ni lagi bahaya. Sama ada munafik ni, sama ada dia boleh jatuh dua. Munafik ni sama ada munafik dari segi itikad. Munafik dari segi itikad ni jatuh kafir. Dia macam orang kafir. Dia kekal dalam api neraka selama-lama. Walaupun zahir Islam, tapi dia benci Islam. Mati dalam keadaan sama macam orang kafir. Walaupun kita urus seperti mana orang Islam, tanam, kapan, sembahyang, tapi di sisi Allah dah kafir. Ni munafik dari segi itikad. Munafik dari segi amalan. Ini munafik ni tak apabila berjanji awal-awal nak jadi bunga-bunga untuk jadi munafik yang itikad tu. Lepas tu kita kena keluarkan diri kita. Walaupun tak sampai peringkat kafir sekalipun, munafik amalan ni, tapi dia dah mula ada bibit-bibit dah. Bila bercakap bohong, bila berjanji mungkir janji, bila bagi amanah khianat, kan? Bila dia bertegang, dia berselisih pendapat, dia jadi melampau sampai tumbuk-tumbuk meja, terbalik meja, terking-terking, menengking. Itu sifat munafik. Itu sifat asalnya, kita kena buang. Kalau kita nak orang yang ada sifat ni, salah satu pun Nabi kata dah kira munafik dah. Bukan empat ni, salah satu. Empat-empat ni lagi dahsyat. Salah satu pun dah dikira orang munafik. Bahaya orang yang ada sifat munafik ni, dia boleh jatuh bila-bila masa dalam munafik itikad. Auzubillah. Kena sungguh-sungguh. Baik, Allah alam. Nabi-nabi terdahulu dia orang perlu bersyahadat. Kalau dia bersyahadat, macam mana bersyahadat? Dia macam syahadah ni mesti ada Nabi Muhammad dia tu. Kan kita syahadah ni umat Nabi Muhammad je. Maknanya dia Nabi-nabi dulu tak perlu bersyahadat. Tak perlu syahadah. Sebab dia diutus oleh Allah, pilihan, manusia pilihan. Dia masuk pilihan, misalnya Allah dah tetapkan dia Islam, dia memang ada automatik, dia kalimah tauhid tu memang ada dalam diri dia. Setiap Nabi itu, kan, bila kita baca Quran, Nabi-Nabi akan sebut, kan, dalam ayat Quran tu, bila sebut Nabi Soleh tu, ya Soleh, ya qaumi, kata Nabi Soleh, kan, ya qaumi u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Semua Nabi dalam akan cakap ni, wahai kaumku, sembahlah Allah, sesungguhnya tidak ada Tuhan lain melainkan Allah. Dia dah bertauhid, maksudnya dia dah bersyahadah tu, ke arah menyeru kepada tauhid. Maksudnya bila Allah dah tetapkan dia bila dah tetapkan dia memang Islam, contohnya Nabi-Nabi daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tu dah Islam, dia Muslim, tak perlu kita tanya dia nak kena syahadah dulu ke, tak perlu dah, automatik pilihan Allah, orang pilihan. Cuma kita je yang perlu syahadah ni. Kita umat Nabi Muhammad ni perlu syahadah. Ataupun umat-umat yang ikut Nabi-Nabi tu, mungkin ada cara-cara dia untuk beriman dengan dia. Ada cara-caranya, ada kaedah ajaran terdahulu berbeza-beza kan. Cuma Al-Quran aja yang melengkapi semua kitab-kitab dulu. Kita lebih melengkapi daripada umat-umat terdahulu. Contoh macam umat terdahulu kalau nak bertaubat, bukan sekadar bertaubat, sembahyang taubat, kena bunuh diri. Macam umat Nabi Musa kan, taubat daripada dosa, bunuh. Kita tak sampai peringkat buat dosa macam tu. Kalau umat Nabi Muhammad macam tu, ramai dah mati kan. Semua bertaubat, semua kena taubat, semua kena bunuh lah tu. Jadi umat Nabi Muhammad ni dimuliakan dengan macam itulah, dengan syahadah ni kan. Dengan penetapan dalam syahadah tu ada syahadat Allah dan syahadat Rasul, dan syahadat Allah dan syahadah Rasul, beriman kepada Rasul. Baik. Umat terdahulu hanya mengaku beriman kepada Rasul, ikut pada Rasul, ikut ajaran, dah dikira syahadah.
أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قاعدا واحفظنا بالإسلام راكدا ولا تشمت به عدوا ولا حاسدا اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين وعافيته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل يا الله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل يا رحمن اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطلا قولا وفعلا عملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين قبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم سبحان الله بحمده سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر